dalam sejarah keadilan belum ada lagi presiden yang keluar. Ya. Alhamdulillah. Jadi masih ada timbalan presiden bila dapat pertikaian masa saya di penjara, ada yang keluar. Ya. Jadi kemudian kerana kedudukan mereka pada masa itu, ya, macam baru-baru ini, presiden, ahli parlimen saja. Timbalan presiden, menteri penting, diberi segala kemudahan, diberi segala kelonggaran, boleh buat apa saja. Jadi tentu ada dalang yang mengganggu, yang menyebabkan kita agak tergugat. Ya. Akhirnya pengkhianatan berlaku. Dan tentunya orang-orang ini ada juga pendukung. Anggota kita lebih dari 1 juta. Yang keluar dan dipecat, ya, itu cecah ratusan. Dan memang saya beritahu mengapa orang-orang ini nampak beragak-agak, teragak-agak. Kalau dia dulu mendukung sesiapa, tidak ada salah. Dia tidak salah mendukung mana-mana pimpinan dalam parti. Tidak salah umpamanya menegur dan mengkritik presiden, termasuk saya. Tetapi kalau dia khianat umpamanya duduk dalam parti tetapi sokong parti lain, itu tak mungkin. Apatah lagi sokong pengkhianatan. Jadi saya syorkan orang ini harus keluar dengan baik. Ini negara demokrasi, tak payah gaduh, tak payah musuh. Saya tidak bermusuh peribadi. Jadi berbakit dengan soalan pertama tadi dengan Tun Mahathir, ada orang nak cadangkan supaya saya musuh saya peribadi. Saya tidak musuh. Soal dia nak buat kenyataan, menyerang atau dia mungkir janji, itu soal dia, bukan soal saya. Saya fikir kita mesti jaga nilai kemanusiaan dan adab dan memenuhi tanggungjawab. Kalau kita sebut adab dan akhlak, kalau kita janji wajib tunaikan, kalau tidak beri penjelasan dan mohon maaf. Baik, seorang MP atau adun yang menggunakan kata-kata kesat dan lucah. Ya Allah, ya Rabbi. Ketua ini, pemimpin ni, dia kena contoh lebih baik. Saya sebut, ya, janganlah politik ini sampai jadi rendah akal budi dan taraf. Ya, bila orang nonton umpamanya perbahasan di parlimen, ya, bertengkar, berhujah, itu tak mengapa. Tapi itu maki hamun, caci, mencerca, itu tidak dibolehkan. Saya tidak peduli. Balah kalau dalam keadilan sendiri ada seorang dulu dah keluar dah. Dia bangun dia maki, bangun dia jerit. Tapi ialah tentunya orang tu pun didikan dia pun rendah sedikit. Pandai pun tidak. Tapi dia menang pilihan raya. Jadi menang menjerit. Walaupun dia itu masa itu keadilan menjerit kepada orang UMNO, saya pernah tegur dia dan beri amaran keras. Ya. Menyegah keras, kata tidak boleh. Pertama, dia tidak ada fakta. Bila orang tak ada fakta, dia jeritnya babi je lah. Atau celaka, atau ya, yang benar-benar yang mengaibkan, ya. Atau baling buku. Buku tu untuk dia baca, bukan dibaling. Kalau nanti anak-anak cucu tengok ni, bapa ni di parlimen dan Dewan Undangan Negeri, bukan baca peraturan, tapi balik. Tapi kalau kita ibarat, umpamanya, saya pernah di mahkamah, saya kata, ya Arif Hakim, ya, ni perlembagaan ni letak di mana? Buku-buku undang-undang di mana? Apa nak campak di luar aja? Itu ibarat. Ada saya campak? Tidak. Ya. Jadi kita kena bagi contoh yang baik. Orang boleh lihat umpamanya perdebatan di Melaka itu malukan, ya. Dan tidak ditegur oleh pimpinan. Pimpinan sepatutnya mengatakan, kita kesal dengan perkara ini dan saya harap tidak diulang. Itu baru pemimpin politik. Tapi kalau orang daripada kabilah sendiri buat apa pun tak apa, ya. Saya lihat pimpinan macam tu. Sebab itu saya tegur, termasuk masa Pakatan Harapan. Kalau pemimpin itu kelompok dia suka, buatlah apa pun. Jenayah pun tutup. Ya. Membazir banyak mana pun, belanjalah banyak juta mana pun, ya. SPRM pun diam, pemimpin pun diam. Ini yang menyebabkan ada percanggahan di antara apa yang nak diutarakan. Sekarang ini adalah orang tengah marah, dia terlanjur. Dia harus minta maaf.
Pimpinan mesti tegur. Kalau tidak, apa yang kita nak tunjukkan kepada anak-anak? Orang-orang ni pemimpin, tahu tak? Ahli Dewan Undangan Negeri ini, dia pemimpin. Kita tahu, hadis semua orang hafal. Ini principle of accountability yang dilatih kepada kita ni. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pertanggungjawaban. Ini accountability itu bagi kita adalah pokok dan asas. Kita suara, kita silap, saya minta maaf. Saya pernah terlanjur kata, saya mohon maaf. Jadi jangan kita anggap. Kadang-kadang jumpa peribadi, kawan-kawan. Baru ini saya ketemu sama kawan. Saya marah-marah itu terlepas. Saya minta maaf. Bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Tahan lapar dahaga, tetapi tidak langsung tahan nafsu serakah dan kemarahan. Nah ini saya duka cita sebab ia tidak memberi gambaran yang baik kepada dalam dunia politik negara kita. Jadi saya harap perkara ini, kalaulah orang atau ahli yang berkenaan, ahli parlimen, saya tak pedulilah UMNO ke PAS ke keadilan ke DAP atau amanah, kalau dah terlanjur dia harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, tanggungjawab pemimpin itu memberi teguran. Kalau tidak, ada cacat besar dalam politik itu. Baik, terima kasih banyak. Saya ingat untuk hari ini saya telah mulakan tadi, ingat ini Ramadan, akhir Ramadan, saya bicara soal parlimen kerana parlimen bersidang minggu depan. Dan kita tentu masalah pengangguran, menganggur juga. Ada kadang-kadang orang salah faham, dia kata, oh Ramadan ni macam bincang soal dunia. Ini pun tak betul juga. Sedekah amal jariah ini soal dunia, pahala akhirat. Pengangguran ini orang Penang kata ni syoru terlepas. Maknanya itu tanggungjawab kita menyampaikan. Tapi yang tidak boleh apa? Rendah akal budi, cerca dan maki hamun. Yang perlu apa? Kita berjalan kerja, tapi malam terutamanya kita terus tingkatkan amal lebih dari biasa. Saya juga sentuh tentang pengangguran tadi dan menjawab beberapa soalan, dan berakhir dengan soal akhlak dalam politik. Itu di antara hal yang saya tekankan saban hari dalam Facebook Live, ialah mesti kawal. Kawan-kawan dalam netizen pun begitulah, ya. Apa untungnya? Takkanlah kerana dapat allowance RM1,000 kerja maki orang bulan Ramadan, ya. Tak sempat minta ampun. Saya ingat lagi almarhum Datuk Hashim Yahya, Mufti Wilayah Persekutuan Mantan. Dia pernah sebut, dia kata, Anwar, saya sedih ini, saya tahu Anwar orang boleh maki hamun tak apa, tetapi saya sedih ini, ya. Orang ini kerana dia tak tahu, bila dia terlanjur cakap dan menulis memfitnah orang skala besar, ya. Ada hukum yang umpamanya qazaf, itu dia nak jadi saksi anak dia kahwin dan sebagainya, itu jadi semua jadi masalah kalau dia faham agama. Jadi seorang mufti yang baik ini, dia sedih kerana apa? Kerana kasih sayangnya kepada orang. Jadi saya bertanggungjawablah, ya, untuk mengingatkan, janganlah ikut jeritan babi itu dalam komen-komen netizen. Terhadap orang lain pun, saya tahu ada orang-orang tertentu, beberapa tokoh politik negara kita ini, kalau sebut apa pun ribuan yang pukul dia mati. Ya, kritik silakan, tegur silakan, bantah silakan, tapi tak perlu sama sekali memfitnah dan mencerca. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya harap kita dapat teruskan dengan selain pada Facebook Live. Saya cuba jawab sebanyak mungkin. Lagi tiap hari ini lagi banyak soalan. Mungkin kita dapat kumpulkan soalan itu, jadi saya boleh paparkan nama-nama. Sebenarnya yang bukan satu dua orang yang tanya, hanya puluhan yang tanya tadi. Jadi sekarang sudah tahu, sudah pandangan sudah itu diambil kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.